masuk lubang depan tu lah senang cerita. Dan korang tarik. Okey, dah siap. Udah banyak ombak. Bahaya kalau menggunakan air. Dia akan So, okay guys, Assalamualaikum and selamat pagi. Hari ni aku akan share dengan korang 3 jenis ikatan yang aku memang selalu guna semasa aku mancing lah. So, 3 jenis ikatan ni je yang aku biasa guna atas kayak. Ikatan lain aku jarang guna. And suka diingatkan yang cara yang aku tunjuk ni tak semestinya orang kata cara yang terbaik. Tapi ini cara yang aku biasa guna and aku dah selesa guna selama bertahun-tahun. So kalau korang nak ikut, korang boleh ikut. Tapi kalau korang rasa korang punya cara lagi bagus, korang boleh go ahead dengan ikut cara korang lah. So hari ni aku just nak sharing ikatan yang aku buat. Sebab mesti nanti akan masuk komen-komen yang kata, okay, kenapa tak pakai ikatan ni, kenapa tak pakai ikatan ni. Jawapan dia sebab aku dah selesa pakai ikatan yang aku nak share ni lah. Itu je sebab dia. Secara jujurnya memang ada banyak lagi teknik-teknik ikatan lain di luar sana yang orang kata lagi bagus, lagi efektif. Tapi ini orang kata personal preferences akulah. So kepada sifu-sifu di luar sana, minta maaf kalau aku punya orang kata tutorial ni tak up to standard dengan korang kan. Tapi itulah, aku just nak sharing. Dan hopefully mana-mana yang boleh bermanfaat melalui video ini, korang memanfaatkannya sebaik mungkin. Alright, so jom kepada meja tutorial. Okay, alright guys. So yang first ikatan aku ajar is FG knot. So FG knot ni seperti mana yang korang tahu, antara ikatan yang paling famous untuk nak sambungkan main line dan juga leader lah. Apa nampak sebenarnya tak aku alih main line. So kalau korang tanya kenapa kena ada main line, kenapa kena ada leader, so ini main line, bernama ni braided ataupun setengah orang panggil benang lah. Dan satu lagi fluorocarbon ataupun tangsi yang orang kata. So kenapa nak kena ada main line dan leader yang berbeza? Disebabkan sifat dia, sifat tali itu sendiri. Main line ataupun braided kita tahu memang kuat, tapi kelemahan dia tak tahan geseran. Dia tak tahan geseran kat batu ataupun struktur kayu sebagainya. Dan juga dia tak ada sifat spring. Berbeza dengan fluorocarbon ataupun leader, dia biasanya korang boleh cari yang dia tulis abrasion resistant ataupun tahan geseran. Satu lagi sifat dia macam spring, dia ada kenyal, dia boleh orang kata boleh nyut-nyut, dia nyut-nyut, dia nyut-nyut. Maknanya dia ada spring orang kata kan. So bila ikan makan, ikan sentak tiba-tiba, dia tak bagi orang kata tension yang kuat secara menyeluruh kepada tali, dan tali kebarangkalian tali untuk meletup tu kurang. So bila ikan makan umpan, ikan tarik umpan tiba-tiba, disebabkan kita ada leader, jadi dia akan jadi macam spring lah. Aku dah bebel panjang lah, tapi itu basicnya lah. Okay, so cara untuk ikat dia memang ada banyak cara sebenarnya. Ada cara yang mudah, ada cara yang cepat. Tapi yang aku nak tunjuk ni cara yang biasa aku guna, agak tradisional, orang kata agak old school lah, agak old school. Tapi ini cara yang aku dah pakai bertahun-tahun dan actually aku yakin dengan cara ikatan aku ni. Sebab kalau aku ikat cara lain tu kuat je, tapi aku rasa aku tak yakin. So sebenarnya cara ikat ni korang kena bergantung atas keyakinan korang sebagai pengguna. Ada setengah orang kata yang ni kuat, tapi kalau korang tak confident, orang kata apa function dia kan, so gunalah cara yang paling korang rasa confident. Right. So apa yang kita buat, mula kita ambil ini main line. Kau akan
lalukan mainline dekat atas dan aku akan buat orang kata satu ikat mati yang senang. Satu ikat mati yang senang. So and then aku akan pegang dekat tempat ikatan tu, pegang kuat-kuat, dan orang kata mulalah proses menenun. Proses tenunan tali tu. Maknanya okay, ni aku akan lalu bawah. Okay, so apa tali ni yang akan pergi ke joran, aku akan pusing ke atas. Sekali lagi, ni lalu bawah dan ni lalu ke atas. Dan ulang proses ni aku biasa ulang dalam 10 kali. Korang akan dapat lebih kurang macam tu lah. Tali hujung ni korang boleh gigit. Sekarang ni aku tengah gigit tapi korang tak nampak mula aku menggigit. Pegang dua tali ni dan tarik. Dia yang first ni dia akan still boleh gerak lagi tau. Tarik sampai dia ketat. Okay, so korang akan dapat macam tu. Okay, and then kita ulang lagi, buat 10 kali. Ulang lagi step yang sama. Okay, so yang hujung ni korang gigit dan tarik dua tali macam tadi. Tengok dia punya ikatan dah makin ketat, dah makin kemas lah. Dan korang bolehlah ulang proses ni lagi 2 atau 3 kali, bergantung kepada keyakinan korang. Okay, next step, aku akan ambil mainline yang pendek ni. Aku akan ikat sekali dekat mainline yang pergi ke joran. Okay, so ikat dia macam tu lebih kurang untuk matikan dia. Okay, next step, korang kena ambil leader yang berlebihan ni dengan tali ke joran. Okay, korang gulung dua-dua macam tu, and tali belah ni korang kena tegangkan lah. Korang tahanlah dengan tangan ke dengan kaki ke, ikut sekati. Then kita akan buat half hitch. Kita ambil tali ni, lalu bawah, dan talinya akan masuk ke dalam dan tarik. So ini nama dia half hitch. Aku biasa ulang 5 kali lah. Kalau nak best lagi, korang alternate, lalu atas, bawah, atas, tarik ketat-ketat, dan kita akan dapat lebih kurang macam tu. Okay, dan seterusnya kita akan potong leader yang berlebihan ni. Aku akan potong banyak tu je. Dan seterusnya aku akan bakar sikit ujung dia untuk menjadikan dia bulat. Hati-hati guys, jangan sampai terbakar mainline. Dan aku akan tarik mainline daripada joran. Okay, ada setengah orang dia tak suka bakar, tapi aku suka bakar sebab dekat hujung tu dia akan jadi macam mushroom tau. Dia macam ada jadi penahan sikit, so korang punya ikatan tak terkeluar. Alright, so bila dah jadi macam ni, kita just nak kemaskan dia. Sama juga macam tadi, kita akan buat half hitch. So macam biasa juga, atas bawah, atas bawah. Alright, dan yang terakhir aku akan buat half hitch, tapi tali dia akan masuk 2 kali. Ni dia half hitch tapi kau perasan dia ada 2 gelung. Dan tarik ketat. Right, dan seterusnya kita akan potong yang lebih ni. Macam biasa aku kata aku suka bakar. Untuk FG Knot aku biasa akan pakai lighter yang api dia tajam, sebab korang boleh control lagi dia punya direction. Alright, dah siap FG Knot. So inilah FG Knot yang aku guna untuk mendapatkan tenggiri, dapatkan kobia, dan boleh kata inilah FG Knot untuk semua kaedah pemancingan aku. Aku main jig, aku main casting. So inilah cara dia aku buat FG Knot. Boleh lah dah cantik sangat tu, tak adalah cantik, tapi benda ni praktikal dan boleh digunakan, dan memang kuat. Setakat aku mancing ni tak pernah lagi FG Knot aku terbuka.
sama ada main line putus ataupun leader putus sebab bergeser dengan batu, dan memang tak pernah terbuka lagi FG Node aku setakat ni. Alright. Okay guys, seterusnya aku akan tunjukkan cara aku ikat leader ataupun tali apa-apalah kepada terminal tackle ataupun apa-apa jenis ikatan lah, mata kail ke. Sebab cara ni senang, walaupun ada banyak lagi cara yang orang kata lagi bagus, tapi aku selesa dengan cara ni. Ini cara ikatan yang first aku belajar mancing dulu. Zaman kecil-kecil dulu aku belajar daripada abang aku ajar. So ni nama dia clinch knot. Okay, clinch knot ni memang simple. Berapa saat je boleh siap. Tunjukkan korang. Cara dia mudah je. First korang ambil tali, masuk dalam lubang, tarik agak-agak dalam berapa inci ni, 4 inci kot. Korang pegang macam ni, pusing je. Pusing dalam 5-6 kali kot. 5-6 kali. Tali yang berlebihan ni masuk lubang depan tu lah senang cerita. Dan korang tarik. Okay, dah siap. Itu je cara dia guys. Senang gila. So inilah ikatan yang aku pakai untuk kobia. Inilah ikatan yang aku pakai untuk gerong belang. Inilah semua jenis ikatan, boron ke apa, aku pakai ikatan ni je, clinch knot. Tetapi guys, korang tengok, okay, kalau korang tarik clinch knot ni kuat sangat, especially masa dia nak ketatkan tadi tu, korang akan perasan korang punya leader dekat sini dia akan jadi macam bengkok-bengkok sikit kan. Ini disebabkan masa korang tarik tu dia ada friction lah. And satu kekurangan clinch knot ni, dia ada pinch point. Pinch point dia dekat sini. Maknanya makin kita tarik kuat, dia akan terkepit lah senang cerita, terkepit. Orang kata kekuatan tali tu dah reduce. Dia bukan 100%. So contohnya ini leader 30 pound, dekat point of dia terkepit ni, dia akan decrease by 80%, lebih kurang macam tu lah. So itu satu kekurangan clinch knot. Tapi bagi aku ini juga satu kelebihan sebenarnya. Sebab bila aku atas kayak, benda yang paling aku malas sekali is aku nak buat FG knot. Contohnya lah, jig ni tersangkut dekat karang and then memang tak boleh keluar. Dah cuba macam-macam cara, dah cuba tarik apa, memang tak boleh keluar. So biasanya aku akan cuba tarik sampai putus, dan kebiasaannya dia akan putus dekat sini. Sekurang-kurangnya aku tak perlu ikat FG knot baru sebab aku still ada leader yang panjang lagi. Itu je lah satu kekurangan dia. Tapi bagi aku anggap dia satu kelebihan jugalah sebenarnya. Sekali lagi aku ulang, terpulang korang nak guna cara ni ataupun tak, tapi ni cara yang aku dah guna bertahun-tahun dan macam-macam ikan dah aku dah naikkan. So korang bolehlah ikat dekat mana-mana pun, janji dia ada lubang. Korang boleh ikat dekat solid ring, korang boleh ikat dekat snap. Okay, ada juga dia punya version, orang kata improve clinch knot. Cara dia lebih kurang juga. Tapi korang masuk tali, pusing. Masuk dalam lubang dekat depan tu. Dan yang tali masuk tu pusing sekali lagi dan masuk lubang dekat atas ni pula. Tarik. Alright. So ini orang kata improve clinch knot lah. Korang boleh guna mana-mana cara pun, tapi aku lebih suka yang cara pertama sebab lagi senang. Alright. Okay, seterusnya ikatan yang antara yang paling requested lah dekat channel aku, cara untuk buat perambut umpan hidup. Secara khususnya pakai steel. So first korang perlukan steel cable yang ni dia dalam 20 pound. Korang boleh cari kat kedai pancing. Ini steel. Okay, and then untuk cara ni korang boleh pakai 2 single hook ataupun korang boleh combine single hook dengan treble hook. Satu lagi untuk membantu korang perlukan vice ataupun tempat pegang mata lah. Ini akan menjadikan kerja korang lagi senang. Right, jom pasang vice jap. Okay, lepas korang dah pasang vice, korang ambil dulu treble hook. Biasanya aku akan kepit macam ni lah. Lupa beritahu tadi, kabel ni dalam 40 cm kot, 40 atau 50 cm, bergantung korang nak panjang mana lah. Kabel ni masuk daripada bawah lebih kurang 1 inci kot, ataupun lebih kurang panjang body mata ni. Then kita akan buat lilitan. So yang first lilitan ni korang jangan buat ketat sangat. Aku akan beritahu kenapa kejap lagi. Jangan ketat sangat, just lilit biasa. Dan kedua, ketiga baru korang buat ketat. Kedua, 3, 4, 5, 6, 7.
Alright, 7 cukup kot. Okay, then korang tarik macam ni. Okay, seterusnya hujung ni korang masuk dalam loop yang pertama. Yang aku kata jangan ketat sangat kan. Masuk dalam loop yang pertama. Okay, kita dah masukkan dalam loop yang pertama dan melalui lubang. Dan macam biasa tarik ketat-ketat, tahan apa, jangan bagi terbuka dia punya loop dia tadi, dan tarik ketat. Right. Dan tarik ketat-ketat. Dah siap. So ini yang pertama. So ini mata yang pertama untuk treble. Right, mata yang pertama. Seterusnya masukkan single hook. Lepas kau dah masukkan single hook, masukkan balik kabel dalam lubang. Kemudian apa jarak antara treble hook dengan single hook ni, orang kata bergantung atas umpan yang korang nak guna. Kalau umpan korang panjang, boleh korang buat panjang. Kalau umpan pendek, boleh buat pendek. So ikut suka. Cara yang sama, bila masuk lubang, tahan. Dan korang akan buat loop juga. Dalam 7 loop juga. Dan buat 6 lilitan kot. Atau 7 pun boleh. Okay. Pegang, jangan bagi terbuka. Cara yang sama juga. Tarik belakang dan masuk dalam lubang. Masuk dalam lubang. Dan tarik. Okay, dah siap. Tu je. Tak susah pun. Okay, so korang akan dapat mata macam ni. So tu je cara dia, memang senang. Dan untuk yang hujung ni, untuk korang masukkan dekat cili ke apa, buat loop dekat hujung. Dan pusing sekali. Basically buat macam ikatan biasa je. Dan tarik. Dan tarik kuat-kuat. Kalau korang nak ketatkan sini, kalau korang rasa tak percaya, korang boleh ketatkan lagi. Korang masuklah dalam lubang mana-mana pun. Dan tarik. Dan selebihnya kita potong. Okay guys, so itulah sahaja 3 jenis ikatan yang aku nak kongsi dengan korang. Macam aku kata tadi, cara ikatan aku ni cara yang biasa aku guna, tak semestinya terbaik untuk game korang. So korang bolehlah try, kalau korang tak try pun tak apa, tak kisah. So tadi FG knot, clinch knot, dengan juga satu lagi perambut untuk umpan hidup, especially tenggiri yang pakai kabel. Kabel pun dah macam apa. Dan itu sajalah, simple tutorial, harap-harap dapat membantu. Alright, so seperti mana yang aku cakap di permulaan video tadi, ini tak semestinya cara yang terbaik untuk korang. Okay, ini cara yang aku biasa guna. Dan terpulanglah korang nak ikut ataupun tidak. Aku just nak share apa ikatan yang biasa aku guna di atas kayak. So korang boleh apply lah benda ni kalau korang rasa korang nak guna. Kalau korang rasa tak nak guna pun tak apa, tak kisah. Alright, so sekian saja video untuk hari ni. Seperti biasa, thank you guys for watching. Dan closing. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa video depan. Bye bye. Aku dapat banyak PM tau tanya Natang ni apa kan. Ni sebenarnya drone ni, nama dia jumping drone. Tapi benda ni aku tak sure dah jual ke tak. Aku dah beli ni bertahun-tahun yang lepas lah. Drone ni dia boleh control dengan phone, gerak kiri kanan, dan dia boleh lompat. Dia ada spring belakang ni, dia boleh tepui.